Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama saya dalam vlog kali ini. Okey, insyaAllah hari ini saya akan share sikit berkenaan dengan satu sistem yang penting juga dalam kayak fishing kita ni. Okey, iaitu sistem rudder. Okey, sistem rudder lah. Mungkin ramai yang tahu dan juga mungkin ramai yang tidak tahu berkenaan dengan rudder bagi kayak ni, terutama kayak fishing. Jadi insyaAllah hari ini saya akan share lah. Saya akan share berkenaan dengan beberapa sistem rudder yang ada pada kayak fishing. Kat sini ada dua model, M2 dan juga satu model hand paddle untuk feel free Leo 11.5. Feel free Leo 11.5. Saya akan share berkenaan dengan sistem rudder yang ada pada tiga kayak ni, insyaAllah. Dan juga saya akan share macam mana cara untuk kita set up rudder sistem pada kayak MAG M2. Okay? Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe dulu ya. Guys, jom lanjut. Okey, jadi untuk sistem rudder ni, ini sistem rudder dia. Sistem rudder ni hanya untuk model M2 sajalah. Hanya untuk model M2 saja. Jadi apa yang ada kat sini ialah dua model M2 daripada keluaran yang berbeza. Dan satu model Fifi Leo 11.5 hand paddle tetapi ada sistem rudder. Okey, jadi ada tiga kayak di sini dengan sistem rudder yang berbeza. M2 ni keluaran berbeza, dua keluaran yang berlainan, dan ini kompon lah, ini model yang berbeza daripada model M2 lah. So kita akan tengok sistem rudder yang digunakan oleh model-model yang ada kat depan kita ni, model kayak yang ada ni. Okay, saya akan mulakan dengan model kayak Feel Free 11.5. Okay, Feel Free 11.5 dia hand paddle, dia tak ada power drive ataupun pedal drive lah. Ini untuk hand paddle saja. Apa yang beza kat sini ialah sistem rudder yang digunakan, controller rudder bukan menggunakan tangan, tetapi control rudder menggunakan sistem kaki lah, macam pedal minyak ataupun pedal brake lah. Okay, kat sini boleh tengok sistem controller dia, dan dia sambungkan dengan wire. Okay, stainless wire kepada sistem rudder di belakang ni. Okay, boleh tengok sistem rudder di belakang ni. Okay, dan sistem rudder ni pun pemasangannya pada sebelah atas lah. Pemasangan pada sebelah atas. Okey, sama juga. Cuma blade rudder ni agak kecil lah. Blade rudder agak kecil. Okey, berbanding dengan blade rudder M2. And then sistem ni pun sama, di mana kalau kita nak kalau kita tekan kaki kiri, tekan controller pedal rudder tadi, so dia akan bergerak pada sebelah kiri lah. Okey. Okey, kalau yang kanan tekan, dia akan bergerak pada sebelah kanan lah. So kayak akan berpusing pada sebelah kanan jika controller tekan pada belah kanan. Jika controller tekan pada belah kiri, kayak akan berpusing pada sebelah kiri ya. Tekan sini kiri, so rudder akan pusing twist ke arah sebelah kiri. Okay, rudder twist sebelah kiri. Okay, tekan pada sebelah kanan. Okay, tekan pada sebelah kanan, so rudder akan pusing pada sebelah kanan. So kayak akan twist ke kanan. Alright. Jadi sistem ni yang ada pada Feel Free ni agak berbeza dengan sistem yang ada pada kayak model M2 lah. Kayak model M2. Dan kat sini yang warna hijau ni, hijau lime green ni, ialah M2 yang first model. M2 yang first model, di mana material rudder yang digunakan ialah material besi. Rudder yang digunakan ialah material besi lah. Dan sistem rudder pun sama. Pemasangan rudder pada sebelah atas support ataupun body. Okay, support ataupun body ni. Dan dibekalkan dengan sistem lock rudder lah. Untuk transportation ataupun nak simpan rudder, dia boleh lock. Okay, dia boleh lock terus. Dia boleh lock menggunakan baji cord lah. Okay, dia boleh lock. Yang lain semua sama. Ada handle rudder controller. Okay, ada handle untuk rudder controller. Okay,
Dan bila dah kita lock sini, maksudnya rada dah tak pusing lah, rada dah tak gerak lah. Dan bila balik rada, barulah kita boleh control pada handle tadi. Nampak handle tergerak kan. Cuma apa yang pelik di sini ataupun yang berbeza sini ialah kalau kita twist pada sebelah kiri, rada kita akan bergerak, akan pusing pada sebelah kanan. Bahagian dia ni akan pusing sebelah kanan. Jadi kayak akan twist atau kayak akan pusing pada sebelah kiri. Tapi kalau kita twist controller tadi pada sebelah kiri, okey, so rada akan bergerak ataupun akan berpusing pada sebelah kanan. Jadi barulah kayak akan berpusing pada sebelah kanan, akan pusing sebelah kanan lah. Jadi dia terbalik, untuk pergerakan kanan kena twist kiri, untuk pergerakan kiri kena twist pada sebelah kanan. Tapi tak ada masalah, lama-lama kita akan biasa lah. Cuma lagi satu perbezaan rada M2 first model ni ialah sistem untuk kita jatuhkan ataupun untuk kita angkat rada ni semasa kita nak landing ataupun semasa kita nak launching lah. Semasa kita nak launching, mungkin kita sebelum launching kita akan angkat dulu rada daripada tergantung ataupun daripada bawah untuk mengelakkan sedetan pada pasir ataupun sebagainya. Jadi sistem dia nak angkat, dia gunakan dua tali. Dia gunakan dua tali, satu untuk angkat dan satu untuk jatuhkan rada. So kat sini lah controller untuk jatuhkan dan juga controller untuk naikkan rada lah. So pada sebelah kiri ni, okey, pada sebelah kiri ni, yang kanan, yang kiri ni ialah untuk naikkan rada, yang belah kanan ni ialah untuk jatuhkan rada. Jadi dia bukan automatically akan jatuh lah. Sebab apa? Sebab dalam sistem rada ni dia tidak dibekalkan dengan sistem spring untuk jatuhkan rada balik lah. Dalam sistem ni tak ada spring yang akan jatuhkan rada balik supaya kita angkat dia. So kita kena jatuhkan secara manual. Alright. Okay. So next ialah berkenaan dengan model M2 yang keluaran selepas itu ataupun model M2 yang kedua. Model M2 yang kedua ni sistem rada sama. Okay. Cuma design rada pun agak berbeza sikit lah. Okay. Design rada agak beza sikit. Kelebaran dia pun agak beza. Okay, kelebaran rada pun lebar rada pun agak beza. Okey. Alright. Mana sini ada tali untuk kita naikkan rada. Kat sini dia pakai tali pada bahagian dalam saja. Okey, yang model first, ini yang model berikutnya lah. Okey, model yang kedua dan ketiga lah. Dan ada juga perbezaan antara model kedua dan model ketiga M2. Saya akan terangkan selepas ni. Dan material untuk M1 ni, material untuk M2 yang first model ni semua besi. Material semua besi. Yang ni semua plastik. Okey, yang ni material semua plastik, yang ni besi. Untuk first model, dan untuk second model dan seterusnya. Okey. Alright. Jadi kat sini untuk model M2 second model. Okey. M2 yang second model dan seterusnya. Ini yang model terbaru lah. Ini model yang terbaru M2. Beza tahu yang baru tak yang baru ataupun yang lama M2, sistem radanya beza kat sini. Okey. Beza sistem rada M2 yang baru dan M2 yang second model ialah sistem rada kat sini. Untuk M2 yang second model yang lama, dia tak ada pipe untuk tali rada, di mana dia punya lock rada cord ataupun lock untuk tali rada terus berada di sini. Okey, dia tak ada pipe. Pemasangan lock dia terus daripada lubang tali rada lah. Ini tali rada untuk angkat rada naik. Okey, terus kat sini lock dia. Okey. Tetapi untuk model yang terbaru, kilang ataupun factory pun dah provide satu pipe. Okay, satu pipe untuk keluarkan tali rada dan sistem lock dia di luar. Okey. Agak berfungsi lah. Sebab apa dulu? Kebarangkalian yang besar dulu, bila lock berada di sini, ada air yang boleh masuk atau percik masuk dalam lock ni, kebarangkalian besar akan terus masuk ke dalam lubang controller lah. Jadi dia nak kurangkan
air yang meresap masuk. So dia adakan pipe yang pertama. Yang kedua, mengurangkan geseran antara tali dan juga body dalam sistem yang pertama lah. Dan tali yang model terbaru ni pun agak tebal lah, agak besar, agak tebal berbanding dengan model yang lama. Model lama ada sebelah ada. Okey, yang ni ialah M2 second model. Okey, M2 second model. Selepas yang first model ada besi. Okey, keluaran M2 second model yang rada plastik. Saya nak tunjukkan sini ialah sistem rada lock dia ni. Sistem rada lock dia untuk tali rada ni. Okey. Dia hanya terus kepada lock rada, lock tali, dan terus tali masuk ke lubang dalam ni. Jadi untuk elakkan geseran tali dengan body, dia buat pipe, sistem pipe yang baru. Dan tali yang first, yang second model, tali yang second model ni agak lembut berbanding dengan yang model terbaru lah. Model terbaru. Alright. Itu je lah perbezaan antara M2 second model yang lama dengan M2 second model yang terbaru. Okay, jom kita tengok macam mana kita nak ikat rada bagi sistem rada M2 atau sistem rada bagi MAG M2. Alright. Jom kita tengok macam mana cara nak set up ataupun macam mana cara nak ikat sistem rada pada body kayak fishing MAG M2 sama ada keluaran baru ataupun yang model lama lah. Okey, jadi ini rada dia. Ini rada dia macam mana kita nak ikat ataupun nak pasang tali rada. Kita akan tengok. Okey, pertama sekali kalau boleh sebelum kita ikat rada sistem, pastikan kayak kita dilapik lah. Dilapik dulu dengan ketinggian lebih kurang dalam 1 kaki supaya rada tadi boleh terus menegak lah. Boleh terus landing menegak. Okey, alright. Jadi pertama sekali pastikan controller rada, okey, controller rada dalam keadaan baik lah. Rada dalam keadaan baik. Okey, tak ada halangan lah. Okey, dan pastikan controller rada ni tegak, berada dalam keadaan tegak ke hadapan. Maksudnya dia free lah. Okey, dia tak pusing ke mana-mana lah. Okey. Dan yang keduanya, okey, pastikan tali rada, tali yang digunakan untuk akak rada ni, okey, kita bagi lepaskan sikit ataupun freekan sikit pada bahagian hadapan lah. Okay. Lepaskan sikit pada bahagian depan ni. Okey, so macam mana nak bajet dia? Lebih kurang dalam kedudukan bola ni berada di dalam cup holder ni. Okay. Kedudukan bola berada dalam cup holder ni. Okay, dah cukup untuk kita gunakan tarik dan kita matikan di sini lah ataupun kita lekatkan dekat sini. Okey, bola dekat dalam ni. Jadi sistem rada kita, tali rada ni dah boleh diikat terus lah. Okey, tali rada ni boleh diikat terus pada rada nanti lah. Okey. Okey, pastikan tali controller dalam keadaan yang tegang, betul-betul tegang. Okey. Ambil rada ni. Buka dulu pin dia. Okey, pin untuk rada. Tak susah pun nak pasang rada ni, senang je. Okey. Dan ikatan yang digunakan pun ikatan yang biasa kita gunakan sahaja. Okey. Jangan hilangkan pin ni sebab nanti pin ni kita akan gunakan balik untuk lock rada ni supaya tidak jatuh lah ataupun tidak keluar ataupun tidak cabut lah. Okey. Jadi kita ikut kat sini ketinggian body kayak ni tidak cukup tinggi untuk kayak atau untuk rada berada dalam keadaan lurus lah. Tak apalah. Okey, jadi kita akan lebihkan sikit tali rada tadi. Okey, pulihkan tali rada. Pulihkan tali rada. Okey. Pulihkan tali rada dan jangan lupa tali rada ni pulihkan sikit supaya bola ada dalam. Okey, pulihkan sikit supaya bola ada dalam tu. Okey. Sebab apa tali rada dilebihkan lagi sebab rada tu tak betul-betul dalam keadaan tegak. Okey, so kita lebihkan sikit lagi tak apa. Lebihkan sikit lagi, kita lock sikit. Okey, lock dia. Lock terus. Okey, ataupun boleh juga lah lock terus. Okey, lebihkan panjang tu. Okey, lebihkan panjang tu.
jarak dia daripada lock dia. Okey. Terus kita fokus kepada macam mana nak ikat tali rada. Okey. Jadi tali rada pertama sekali masukkan dalam lubang yang depan dulu. Okay. Masukkan lubang yang depan. Kemudian masukkan ke dalam sistem puli dia. Sistem puli dia. Kalau tak masuk dalam sistem puli, nanti nak angkat berat, puli tak gerak. Jadi gunakan lubang yang ada ni di bawah ni. Okay. Lubang yang ada kat bawah ni untuk ikat terus ada ni. Ikat terus. Nak belik sekali lagi pun tak apa, tak masalah. Supaya ikatan kita lagi kuat. Okay. Untuk sharing sikit lah. Sharing bagi saya, sistem rada ni saya suka buka sebenarnya untuk transportation ataupun untuk kerja-kerja mengangkat. Terutama sekali untuk angkat ke kereta lah, angkat naik kereta sebagainya. Sebab apa, kalau ada rada kat sini susah untuk kita handle kayak dengan baik. Mungkin susah lah nak pegang. Jadi saya suka buka rada. Saya suka buka rada bila nak landing, nak naik kereta sebagainya. Saya suka buka rada. Sebab apa? Untuk memudahkan transportation lah. Tapi terpulang pada tuan-tuan lah. Terpulang pada tuan-tuan, terpulang pada anda semua. Sama ada nak buka atau tidak, terpulang lah. Bila dah ikat, kalau malas buka balik, terpulang lah. Tapi saya suka ikat biasa dulu, janji ketat. Okay, ikat yang biasa, janji ketat. Dan saya akan buka balik sebelum saya buat transportation lah. Saya nak loading dalam kereta atau kereta sebagainya, saya akan buka sistem rada. So ikat. Kalau ikat sistem ni, janji dia ketat lah. Okay. Nak guna ikatan apa pun, ikat dah 2-3 kali. Lagi pun kita akan gunakan semasa berkayak ni pun tak lama lah. Okay. Kita boleh selalu check ikatan rada ni, tak ada masalah. Okay. Alright. So dah ikat ni. Ikat simple saja. Sebab apa, tali ni pun dah cukup. Tali ni bila ikat pun dia akan cukup grip lah. Grip pada tali, friction antara tali pun dah cukup. Tak ada masalah untuk tali ni tercabut sebagainya lah. Okay. And then keduanya, jangan lupa pin. Pasang pin dulu sebelum terlupa. Pasang pin dulu sebelum terlupa. Lubang bawah tadi. Okay, pin dah pasang. Jadi nak set up pergerakan rada, gunakan tali yang kontrol tadi. Tali yang hitam putih ni untuk kontrol rada. Okey. Dan pastikan juga controller dalam keadaan tegak lah. Controller kat depan tadi, sebelah kiri kita tadi, controller tangan dalam keadaan tegak. Dan masukkan tali ni ke lubang yang disediakan. Okay, lubang yang disediakan lah. Pakai dua tali dulu. Tali macam itu, tarik tali ni bagi tegang supaya respon, kita punya respon rada tu lebih efektif lah. Okay, respon rada lebih efektif. Tarik dulu bagi tegang dan cuba ikat satu rada ni, satu belah dulu, ikat sebelah dulu. Okay. Ikat sebelah dulu dan nampak tali ni tegang, cuba tegangkan lagi tali sebelah kiri. Okay. Right. So kedua-dua tali dalam keadaan yang tegang lah. Okay. Kedua-dua tali dalam keadaan yang tegang dan cukup respon untuk setiap pusingan lah. Okay. So boleh teruskan ikatan tali. Okay. Cara mana yang sesuai, yang rasa selesa, kecuali tidaklah sampai rapat kepada body lah untuk mengelakkan geseran, okay, sebagainya lah. Okay. Jadi kalau saya suka ikat simple saja. Sebab apa, saya akan buka balik rada ni. Jadi tidak susah lah untuk saya buka pasang balik lah. Okay. Pastikan tadi diikat dalam bilangan ataupun ikatan yang banyak lah, supaya tak tercabut ataupun tak terurai lah ikatan semasa kita menggunakan kayak di air lah. Okay. Alright. So di sini saya dah buat lebih kurang dalam 4 simpulan, sebelah kiri dan sebelah kanan. So sebelah kanan, sebelah kiri pun saya akan buat dalam 4 simpulan juga lah, ataupun buat 4 ikatan lah. Okay. 4 ikatan. Banyak-banyak nanti susah nak buka pula kan, buat transportation. Sebab apa, tali ni tak salah, tali ni walaupun dia ketat,
Tapi bila kita dia senang untuk kita uraikan ataupun kita buka balik lah. Kita nak buka balik tak ada masalah. So senang saja. Ini antara kaedah untuk kita ikat tali rada ataupun controller rada. So yang lebih ni kita boleh terus abaikanlah kat bawah ni. Jadi lepaskan saja dia. Jadi ini tali untuk akak rada, ini tali untuk kontrol rada kiri dan kanan. Okey. So kita check macam mana kita nak angkat rada, tali rada ni okey tak okey. Kita check macam mana kita nak angkat. Okey, so kita nak check rada controller kita. Lepaskan lock dia. Kita tarik. Okey. Kita tarik. Okey. Rada dah terangkat, so kita boleh lock. Boleh lock. So bila lock kat sini. So bila lock macam ni, rada pun lock. Okey, rada dah terangkat dah. Rada kita dah lock. So kita akan tengok turning rada. Rada turning menggunakan dia punya controller tangan. So twist kanan, pusing kanan. So rada akan bergerak ke sebelah kiri. Twist kiri. Rada ke kanan. Alright. Jadi simple saja cara nak ikat rada. Cara nak setting rada untuk MAG M2. Mudah saja. Okey, jadi itu sajalah perkongsian saya bagi macam mana cara untuk kita set up ataupun pasang rada bagi MAG M2, dan juga perkongsian saya berkenaan dengan sistem rada yang ada pada kayak beberapa kayak yang ada di sini lah. Terutama sekali kayak hand pedal Hilfi Leo 11.5 dan juga sistem rada yang ada dalam model-model M2 lah, model-model M2. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel MOS channel. InsyaAllah perkongsian lain akan saya teruskan supaya semoga bermanfaat dan juga semoga berguna pada semua. Okay, alright. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.